Okay, techniques of integration. Okay, kadang-kadang soalan integration ni kita tak boleh buat cara biasa. Maksudnya kita tak boleh integrate terus. Okay. Jadi technique of integration ni dia ada 3. Nanti kamu akan belajar lah. Dia ada 3, bermula dengan substitution method. Maksudnya kadang-kadang kita tak boleh integrate macam biasa. Macam soalan nombor 5A tu lah. Kan? Dia ada bentuk pecahan. Kita tak boleh integrate X kuasa 4. Kemudian tak boleh integrate X kuasa 5 tambah 1. Okay? Nanti kita akan tengok bagaimana kita nak integrate. Okey, kemudian kaedah yang kedua, kita akan gunakan integration by part. Ini pun nanti kita akan belajar integration by part. Akhir sekali nanti kita kemungkinan akan gunakan partial fraction. Ini sambungan daripada SEM 1. Nanti kita kena ingat baliklah SEM 1 punya partial fraction. Okey. So kita akan selesaikan integration tu. Kadang-kadang dengan cara biasa tak boleh, kita akan gunakan salah satu cara ni. Okey. Nanti bila kita dah belajar 3-3 ni nanti saya akan ringkaskan bagaimana kita tengok je soalan tu kita akan tahu nak guna kaedah mana. Okey. Kita ambil contoh yang pertama, yang A ni. Okey, tapi soalan nombor 5 ni dah bagi tahu dah by using substitution method. Kan? Maknanya kita dah tak payah fikir lagi dah. Tapi dalam exam biasanya kadang-kadang dia tak sebut. Jadi kamu kena tahulah. Okey, nanti saya akan bagi tahulah bagaimana cara nak tentukan. Okey, yang ni kita tak boleh integrate sebab ada bentuk fraction. Dia tak boleh integrate atas kemudian integrate bawah, tak boleh. Okey. Jadi apa yang kita buat? Kita start dengan andaian. Let U. Ini yang dipanggil kaedah substitution method. Okey, let U. Untuk kita pilih U ni, dia punya peraturan yang pertama. Kita kena ingat. Biasanya dia akan ada dua peraturan lah biasanya. Peraturan yang pertama, kalau kita tengok kita punya function ni, dia berbeza dia punya degree dia, pilih kuasa yang paling tinggi. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau kita nak pilih U tu, pilih kuasa yang paling tinggi. Kalau untuk soalan ni kita nak pilih yang mana? Atas ke bawah? Bawah. Jadi kita gunakan peraturan pilih kuasa yang paling tinggi. Okay. Kalau katakan atas ni kuasa 4, yang bawah pun kuasa 4, maka kita jangan guna peraturan yang pertama sebab tak ada kuasa yang tinggi. Jadi kita guna syarat yang kedua. Kalau syarat yang pertama tak dapat, kita guna syarat yang kedua. Syarat yang kedua ni, kalau kuasa dia sama, maka pilih yang paling panjang. Yang paling panjang. Maksudnya nanti kita akan pilih U X kuasa 4 tambah 1. Okay? Jadi kalau kes yang ni kes yang pertama, kuasa dia berbeza, pilih kuasa yang paling tinggi. Okey, kemudian step yang kedua, kita akan differentiate respect to X. Maksudnya kita akan buat du over dx. Tapi untuk substitution method ni, seloknya dx tu jangan tulis macam di bawah ni. Kita akan bawa ke sebelah kanan. Okay, kita akan differentiate dapat 5x kuasa 4 dx. Kan? Sepatutnya biasa kita belajar du over dx. Tapi untuk integration ni, kita tulis dx tu sebelah kanan. Sebenarnya maksud yang sama lah. Okey, kemudian berdasarkan dua maklumat ni, kamu kena tukar ni. Sebab daripada X, kita nak integrate tak boleh. Jadi kita cuba tukar kepada U. Dengan harapan, bila tukar kepada U, maka kita akan boleh integrate. Biasanya boleh lah. Okay. Jadi kita tengok. Jadi kita mulakan yang pertama ni. Kita mulakan yang pertama. Ya, ini kita akan dapat integration 1 per U. Kalau kita ikut yang pertama ni lah. Kemudian kalau saya gunakan yang kedua ni pula. Kalau saya guna maklumat yang kedua. Sekarang ni yang bawah ni okey dah, settle dah. Yang ni kita dah ganti dah, ini dah selesai. Maka yang belum ganti lagi adalah yang di atas. Yang di atas tu adalah X kuasa 4 dx. Ini semua ni nak tukar dalam sebutan U ni. Kita boleh ambil daripada sini. Kita boleh ambil daripada sini. Tetapi kita ambil ni. Ambil X kuasa 4 dx. Maka 5 tu kita tak nak. Apa jadi pada 5 ni? Apa jadi pada 5? Kena bawa ke sini. Akan jadi apa?
5 DU ke? DU per 5 kan? So, maka yang ni adalah DU per 5. So, kita tulis lah. DU per 5. Sepatutnya saya akan tulis DU per 5. Tapi selalunya saya letak sini. Supaya kita mudah sikit. Biasanya kalau penulisan integration ni, kita akan bermula dengan integration, nombor, function, akhir sekali DU. Kita jangan biarkan DU per 5. Kan kita susah pula nanti nak integrate. Kita susun. So yang 5 ni saya letak kat sini. Okey, sekarang ni kita nampak daripada X, kita tukar semua dalam sebutan U dengan menggunakan dua maklumat ni. Okey, lepas tu cuba kita integrate 1 per 5. Integrate 1 per U dapat apa? Integrate 1 per U. Hello? Lon. Dapat ln U tambah C. Maka sebenarnya jawapan kita macam tu lah. Macam ni. Tapi dengan biarkan ni sebab soalan bukan tanya U, soalan tanya X. Jadi kita ubah balik 1 per 5 ln U ni adalah yang tadi ni. Kuasa 5 tambah 1. Okey. Penulisan ln ni sama ada nak guna kurungan biasa ataupun gunakan kurungan modulus. Sebenarnya lebih tepat guna modulus. Okey. Tapi kalau buat kurungan biasa pun betul juga. Okey, boleh? Boleh faham? Ya, saya tak berapa faham yang dia dah sampai dekat 1 per 5 tu. Ini asalnya DU per 5. Ni asalnya DU per 5 kan? Ni saya nak ini sebagai tajuk, maka 5 bawa ke sini, dia akan jadi DU per 5. DU per 5, sepatutnya saya akan tulis DU per 5. Kan? Nanti kalau kita tulis DU per 5, susah pula nanti kita nak integrate. Jadi, biasanya nombor tu kita letak di sini. Kan? Biasa integration kita buat nombor, function, akhir sekali di DU. Okey? Asalnya DU per 5. Tapi saya letak depan. Sebab nombor ni biasanya kita letak depan. Sebab dia tak terlibat dalam integration. Okey, kita tengok C pula. Okey, kita tengok C. Soalan C ni integration of x cube plus 3x all to the power of 4 kemudian multiply by x squared plus 1 dx. Okey, katakan saya nak integrate cara biasa. Kalau ikutkan peraturan, kita tak boleh integrate terus. Kita tak boleh integrate yang ni kemudian integrate yang ni pula. Tak boleh sebab ni digabungkan dengan cara darab. Dalam integration dia tak ada peraturan product rule. Okey. Kecuali kalau soalan ni dipisahkan dengan tanda tambah atau tolak. Itu kita akan integrate cara biasa. Kalau jumpa macam ni memang tak boleh integrate. Jadi bila tak boleh integrate, kita akan gunakan salah satu daripada kaedah ni. Okey. Tapi soalan ni dah diarahkan gunakan substitution method. Maka mestilah guna substitution. Okey, jadi sama juga kita akan bermula daripada let U. Okey, let U yang kuasa 4 ni kita abaikan, fokuskan dalam kurungan je. So kita nak pilih kurungan mana? Kurungan yang ni ataupun nak pilih kurungan yang satu lagi ni? Kurungan yang kat kiri, kurungan yang ada kuasa 4 lah. Yeah. Tapi kita jangan ambil kuasa 4 tu, kita ambil dalam je. So ingat, pilihan kita ni adalah pilih kuasa yang paling tinggi. So pilihan kuasa 3 tambah 3x. Okey, lepas tu kita differentiate lah. Differentiate. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 3. Dan sini adalah dx. Kan, biasa du dx. Tapi untuk integration ni, kamu kena biasakan dx tu tak di sebelah kanan. Okey, kemudian kita tengok. Macam tak kena aja dekat sini kan. Tapi kalau saya ubah sikit. Kalau saya factorize. Kan, baru ada unsur-unsur ni. Kalau kita biarkan ni macam kita tak nampak kan. So kamu ubah sikit lah. Okey, jadi berdasarkan maklumat ni, kamu gunakan, gantikan supaya semua dalam sebutan U. Okey, maka kita punya soalan tadi dah berubah
Dia dah jadi. Okey, kita gunakan maklumat yang pertama dulu. Gunakan maklumat yang pertama, maka kita akan dapat U kuasa 4. Maklumat yang pertama ni. U kuasa 4 dah settle. Jadi masa kita pilih U ni, jangan ambil kuasa 4 terus. Kuasa 4 tu kemudian. Ambil dalam kurungan je. Sama juga katakan soalan ni ada square root. Tak payah ambil U ni bersama dengan square root. Ambil dalam je. Okey. Okey, kemudian jadi yang pertama ni dah ganti. Yang belum ganti yang ni. Yang ni. Ni yang kita belum tukar kepada U. Okey. Untuk yang ni, kita biasanya gunakan maklumat yang kedua. Okey, maklumat yang kedua. Jadikan X kuasa 2 tambah 1 DI ni sebagai tajuk. Maka apa jadi pada 3 ni? Apa jadi pada 3 ni? Dia akan jadi bagikan. Maksudnya dia akan jadi DU per 3 kan? So tulis lah. DU. Sepatutnya saya tulis DU per 3. Tapi untuk mudah, letak je 1 per 3 ni kat luar. Ataupun letak kat depan ni. Sebab nombor tak terlibat dalam integration. Asalnya DU per 3. Cuma kita selalunya letak nombor tu di depan. Pisahkan. Okey, daripada sini, boleh tak kita integrate? Kalau kita integrate dapat berapa? U kuasa 5 per 5. Ya, betul. Maka inilah kita punya bayang-bayang jawapan dia. Tapi jangan biarkan dalam sebutan U. So, jawapan akhir dia adalah 1 per 15. U tu tukar kepada X. X kuasa 3 tambah 3X kuasa 5. Maka itulah jawapannya. Okey, faham tak? Faham. Boleh? Okey, kita tengok soalan D pula. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh ni? Tak ada soalan? Boleh, okey. Soalan D pula. Okey, untuk soalan D pula, kita integrate exponent to the power of X and multiply by square root of 1 plus exponent X. Okey. Yang ni pun sama juga. Kalau kita katakan nak integrate terus, kita tak boleh buat integrate exponent X. Kemudian integrate yang ni pula. Tak boleh sebab gabungan dua fungsi darab. Kecuali kalau dipisahkan dengan tambah atau tolak. Baru boleh integrate cara biasa. Jadi bila gabungan dua fungsi darab, tak boleh integrate. Terpaksa guna kaedah tu. Salah satu kaedah tu. Sekarang kita fokuskan kepada substitution method. So kan jangan kamu buat integrate yang ni, kemudian integrate yang ni. Tak boleh. Okey, sekarang kita pilih let U. Okey, sekarang ni ingat kalau peraturan biasa, kita mesti pilih kuasa yang paling tinggi. Itu yang pertama. Pilih kuasa yang paling tinggi. Sekarang ni dia punya kuasa dia sama, bentuk dia sama. Maka gunakan yang kedua pula. Bila kuasa paling tinggi tak ada, pilih syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kalau kuasa dia sama, maka pilih yang paling panjang. Jadi kita nak ambil E kuasa X ke nak ambil 1 tambah EX? 1 tambah EX. Okey. Jadi ingat, pilih U ni dia ada peraturan. Yang pertama, pilih kuasa yang paling tinggi. Kalau tak ada, yang kita akan bergerak ke syarat kedua. Kalau kuasa dia sama, pilih yang paling panjang. Dah selesai. Okey. Maka sama juga kita akan differentiate. Ni kalau differentiate dapat apa ni? Apa? EX. Ya, kekal EX over 1 kan? DX. Okey. Jadi kita gunakan dua maklumat ni. Okey, yang pertama saya gunakan maklumat ni. Okey, maka soalan kita berubah menjadi U lah. Apalah U pula? Inilah kan? Ini. So yang ni akan jadi U kuasa setengah. Settle. Maka yang ni dah settle. Yang belum ganti yang ni. EX DX. Maka yang ni saya boleh ambil maklumat ni. Kan? Maka yang belum ganti ni saya gantikan dengan DU. Rupanya kita hanya integrate yang ni je. So kalau kita integrate apa ni? U kuasa
3/2. 3/2 sebab tambah 1 daripada kuasa dan jangan lupa bahagi 3/2. Okey, maka jawapan kita adalah 2/3. U ni ganti balik. 1 plus eksponen X plus C dah, settle. Itulah kita punya jawapan. Okey. Jadi kita ingat cara nak pilih U. Okey, cara nak pilih U. Okey, yang pertama, kalau kita ada, katakan kita ada X kuasa 2 per dengan X kuasa 3 tambah 5. Contoh maka U tu mesti pilih kuasa yang paling tinggi. Tu pilih kuasa yang paling tinggi. Andai kata yang kedua, katakan kita tengok kuasa dia sama lah pula. Kuasa dia sama. Maka apa tadi kita akan pilih yang mana? Yang paling panjang. Ya. Kita pilih yang ni. Senang tadi kita dah tengok contoh. Kalau degree berbeza, pilih kuasa yang paling tinggi. Kalau degree sama, pilih yang paling panjang. Yang tadi kita tengok tadi dah. Sebab label dia sama ni. Ni E kuasa X. Ni 1 tambah E kuasa X. Okay. So macam tu lah. Okey, kita tengok soalan. Okey, cuba kamu jawab soalan E. Soalan E. Cuba jawab soalan E ni. Okey, kalau macam ni kan, kita punya pilihan, ingat, kita punya pilihan U tu, dia hanya ambil kira X saja. Kalau ada eksponen, abaikan. Maksudnya nanti kamu akan start, kita punya pilihan bermula daripada sama ada nak pilih X ataupun nak pilih 3X kuasa 2. Kita nak pilih yang mana? 3X kuasa 2. Yes. Walaupun dia ada E, abaikan. Kita hanya fokuskan kepada bentuk polinomial je, sama ada X ataupun 3X kuasa 2. Okey, cuba buat. Saya bagi masa 2 ke 3 minit. Okey, tadi kita bermula dengan U. Ingat, pilihan kita adalah X ataupun kita pilih 3X kuasa 2. Yang eksponen ni abaikan. So, pilihan kita adalah pilih kuasa yang paling tinggi. So, betul ni. Kemudian kita differentiate. Okey, betul. Dan kita gunakan maklumat ni, dua maklumat ni, untuk tukar soalan ni kepada dalam sebutan U. Jadi, kalau kita gunakan maklumat yang pertama, kita akan dapat E kuasa U. E kuasa U, settle. Kemudian, kita gunakan maklumat yang kedua. Tetapi, maklumat yang kedua, kita perlukan X dan dx. Maknanya kita bukan guna semua ni. Kita gunakan x dx. Maka 6 ni kena bawa ke sebelah kiri. Dia akan jadi du per 6. Jadi kita akan ambil du, asalnya du per 6. Seeloknya dalam integration, nombor tu letak depan. Okay. Sama ada letak di luar integration ataupun letak sebelah e ni. Mana-mana pun boleh. Sama je. Okay. Kemudian kita integrate. Kita integrate 1 per 6 eu. Sepatutnya kamu kena tulis yang dulu. Okey. Ini kiranya ini adalah jawapan. Tetapi jawapan akhir pastikan dalam sebutan X. Jadi U ni tukar balik. Okey, ini betul. Kita ada all in bracket ln square root of X. Kemudian kuasa 4 per X. Okey, kalau kita nampak soalan, bila nampak je soalan tu ada ln, maka kita tak payah guna apa-apa faktoran. Kita mesti pilih U tu mesti pilih ln. U tu mesti pilih ln. Okey. Bila kita nampak je soalan integration tu ada ln, so tak payah fikir nak pilih kuasa yang paling tinggi ke, kuasa yang sama ke, tak payah. Terus nampak je ln, maka U tu mesti ln.
Okay. So mudah sikit kalau nampak ln ni senang. Kemudian sini sebenarnya kita boleh differentiate. Tapi ingat, bila ln ni dia lebih mudah kalau kita gunakan property dulu. Kita gunakan property dulu. Dia nanti dia mudah untuk differentiate. So du over dx. So yang ni kita akan dapat jawapan apa? Integrate ln x. Bukan integrate, differentiate ln x. Berapa? 1 per x. 1 per x dx. Okey, jadi kita gunakan dua maklumat ni untuk tukar soalan tu kepada sebutan u. Maka kita akan ambil, okey, gunakan maklumat yang pertama. Maklumat yang pertama. Okey, maklumat pertama yang ni lah. So saya tukar kepada u kuasa 4. Okey dah, settle dah. Yang belum tukar adalah dx per x. Yang belum tukar adalah dx per x. Yang belum tukar. Jadi biasanya yang ni, yang kedua, kita rujuk kepada maklumat yang kedua. Tetapi maklumat yang kedua ni kadang-kadang tak semua kita akan gunakan. Untuk soalan ni kita gunakan sampai sini je. Kita gunakan ni je. Maka setengah ni kita tak nak. Apa jadi pada setengah ni? Dia akan jadi apa? Du per 2 ke? 2. 2 kan? Maksudnya kita akan dapat 2 du lah. 2 du. Okey, maknanya nombor tu selalunya letak di sini ataupun di luar pun boleh. Yang penting dia mesti letak di depan. Okey, daripada situ kita dah berjaya. Soalan asalnya x. Kita dah tukar kepada u. Jadi sekarang ni kita integrate u ni. So nombor ni salin. Dapat u kuasa berapa? 5 per 5. Yes, maka inilah kita punya rangka jawapan kita. Dan jangan lupa soalan bukan tanya u. Okey, tadi u tadi apa? Ln. So all in bracket ln square root of x kuasa 5 per 5. Tambah c. Selesai. So macam tu. Okey tak? Faham ni? Okey sir, faham. Okey, cuba buat soalan ni pula. Soalan G lah, soalan G. Okey, soalan G. Soalan dia adalah 2 bahagi dengan x ln x kuasa 2. Ini asalnya soalan ni. Okey, ingat bila ada soalan ln kan? Nanti kita akan pilih ln lah. Tapi selalunya kita permudahkan dulu. Ingat, bila ada ln ni kadang-kadang kita boleh permudahkan dulu. 2 per ni 2 ni saya boleh turunkan sebab dia ada log. 2 letak depan. Selalunya kamu permudahkan, nanti kamu akan dapat 1 per x ln x. Okey. So dia akan jadi mudah sikit lah. Okay, jadi sekarang ni kamu gunakan bermula daripada sini. Cuba selesaikan. Saya bagi masa 2 ke 3 minit. Okey, kita bermula daripada sini. Sama juga. So ingat u ni jangan ambil bersama dengan x. U ni kita hanya pilih ln saja. Ln saja. Sebab kalau kamu pilih x dan ln x, nanti kamu kena guna product rule pula. Nanti dia akan jadi masalah. Okey. Kita hanya pilih ln saja. Bila differentiate, yang ni betul, yang ni salah. Okay, ini tak payah. Okey, kemudian sama je tadilah. Kita akan dapat 1 per u du. Okey, kemudian kita integrate. Integrate dulu. Integrate, kita akan dapat ln u. Ln u tambah c. Ln u tambah c, kemudian jangan patah balik ke sini. Yang ini adalah soalan. Macam mana yang ni boleh sama dengan soalan? Okay, so ni tak boleh. Ini salah. Patutnya integrate yang ni dapat ln. Dapat ln, lepas tu jawapan akhir dia tukar balik. U ni apa bedanya? U ni adalah ln x. So letak ln x tambah c. Integration of 2. Yang integrate 2 ni mudah. Yang susah tu yang ni. Ln x. Kemudian x square root of
1 plus ln x. Okey. Jadi sekarang ni kita buat yang ni dulu. Sebab integrate 2 ni mudah. Integrate 2 dapat 2x. Kan kalau kita integrate ni senang. Yang susah tu yang ni. Kita fokuskan yang susah ni. Nanti kita akan gabungkan dengan jawapan 2x. Okey, kita fokuskan integration of ln x over x square root of 1 plus ln x. Okey, sekarang ni kita nampak soalan tu ada ln. Maka u tu mesti ambil ln. Masalahnya ln ni pula ada dua pilihan. Sama ada ambil atas ataupun ambil yang di bawah ni. Mana satu kita nak ambil ni? Mana tu? Yang bawah. Sebab bila sama level, kita akan ambil yang paling panjang. So, 1 tambah ln x. Okay. So, ingat bila sama bentuk, pilih yang paling panjang. Yang penting mesti ada ln. Kemudian bila kita differentiate, ini habis. Ini akan dapat 1 per x dx. Okay. Jadi, pastikan kita gunakan dua maklumat ni untuk tukarkan soalan ni kepada sebutan u. Okay. Bermula daripada maklumat yang pertama. Bermula daripada maklumat yang pertama ni. So, yang di bawah ni akan jadi 1 per u. Maksud dia square root of u. Kalau maklumat pertama. Kemudian, kalau kita guna maklumat yang kedua, kita boleh ganti untuk dx per x. Maksudnya saya boleh ganti untuk yang ni bersama dengan yang ni. So, gunakan yang ni. Yang merah ni kita akan dapat gantian dia adalah du. So, letak du kat sini. Du. Yang merah. dx over x. Dapat? dx over x dapat du. So, du. Sekarang ni kita ada yang tertinggal. Ada satu yang kita belum buat lagi. Gantian. Kita tak boleh buat ln x kat sini. Kalau kekalkan ln x, maka kita tak boleh integrate. Sebab sepatutnya bila integration respect to u, maka semua ni mesti dalam sebutan u. Okay? Tapi sekarang dah bercampur. So tak boleh. Jadi sekarang ni ln x pun kena ubah juga. Tetapi berpandukan kepada dua maklumat ni juga. Okay? Jadi kita boleh ambil daripada yang pertama ni. Ni kalau saya ambil daripada yang pertama, kita boleh jadikan ln x ni sebagai tajuk. So kalau daripada sini, kita boleh tukar kepada ln x sebagai tajuk. Maka dapatlah u tolak 1. Yang ni tambahan lah, tambahan. Biasanya kita gunakan dua ni je. Tapi disebabkan ada lagi yang belum diganti dengan u, maka kita kembangkan satu lagi. So dia ada yang ketiga. So ln x ni sama dengan u tolak 1. Maka ln x ni ubah kepada u tolak 1. U tolak 1. Okay. Sebab dia datang daripada sini. Okey, lepas tu kita integrate lah. Yang ni sebenarnya dia boleh berkongsi u kuasa setengah tolak 1 per u kuasa setengah du. Okey, kemudian gabungan ni. Ni kuasa 1, kalau bagi tambah ke tolak? Kalau bagi tolak. Jadi dia akan jadi u kuasa berapa? 1 tolak setengah. Setengah. Okey, betul. Okey. Kemudian kita integrate. Dapatlah jawapan u kuasa 3 per 2 bagi 3 per 2. Tolak. Tambah 1 daripada kuasa. Kuasa setengah. 1 per 2. Okey. Okey, jadi kita punya jawapan kita adalah yang ni lah. 2 per 3. Gantikan balik. U ni tadi kita ambil 1 tambah ln x. So, kita ambil 1 tambah ln x. Kuasa 3 per 2 tolak 1 tambah ln x kuasa setengah tambah c. Tetapi kita kena ingat, soalan asalnya bersama dengan 2. So, hati-hati dengan soalan. Jangan fokuskan sebutan kedua, kita lupa sebutan yang pertama ni.
1 tambah ln X dx. Okey, integrate 2 dapat 2x yang kita tinggalkan sekejap tadi. So, tambah bersama dengan jawapan ni. 2/3 1 tambah ln X kuasa 3/2. Sambung lagi, tolak. Okey, maka itu jawapan akhir kita. Okey, so kita biarkan jawapan akhir dia bersama dengan tambahan ni. Jangan lupakan tambahan ni. Okey, untuk jawapan akhir. Squared x over tangent to the power of 5. Okey, ini cuma kita tambah sikit, ada notasi ni. Yang tangent kuasa 5 ni, tangent kuasa 5 ni maksud dia semua sekali kuasa 5. Okey, tapi penulisan kita adalah 5 tu berada pada tangent. Maksud dia yang ni. Tapi kita biasa tulis yang ni. Tangent kuasa 5. So, kena faham lah. Okey, kemudian kalau katakan ni trigonometri sama, kita akan pilih len U yang di bawah. Ingat kita ambil tangent je. Kuasa 5 ni tak payah. Kita differentiate tangent dapat apa? Differentiate tangent. Hello? Sec. Ya. Secant kuasa 2x. Okey, berdasarkan dua maklumat ni, kita akan tukarkan soalan tu dalam bentuk U. Jadi, kita boleh tukar. Kita ambil yang pertama dulu. Ini akan jadi 1/U kuasa 5. Ni kuasa 5. U kuasa 5. Sebab tangent X tu adalah U. U kuasa 5. Okey, U kuasa 5. Kemudian, yang belum ganti adalah secant squared X dx. Ni. Yang ni kita boleh gunakan maklumat yang kedua. Rupanya dia sama dengan du. Okey, maka kita boleh integrate dengan mudah. U kuasa negatif 5 du. Maka jawapan akhir dia apa? Kalau kita integrate U kuasa Negatif 4 per negatif 4. Ya, okey. Dan jawapan akhir dia negatif 1/4. Ini sebenarnya U ni adalah tangent X. So kita boleh naikkan dia ke atas ataupun turunkan ke bawah boleh. Tangent kuasa 4x. Tambah C. Itulah kita punya jawapan.